Kita mula Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, cikgu sihat. Alhamdulillah. Tengah berhempas-pulas ni dengan kerja khusus korang ni. Jadi semalam cikgu dah selesai taklimat dengan cikgu-cikgu semua KL . So nanti cikgu akan buatlah satu hari. Lepas tu nak tanya korang bila free tu. Sabtu Ahad dah dapat jadual kan untuk ni, untuk kelas apa? Kelas yang Ustazah nak ni cakap tu, kelas tuition tu. Jadi ada masa ke waktu Sabtu Ahad? Kelas tuition tu pukul berapa? Pagi, petang, malam? Tak dapat jadual lagi, cikgu. Tak dapat jadual lagi? Tak. Ya ke? Sebab taklimat ni memang kena ambil masa sikit sebab cikgu nak kena bagi tahu dulu benda-benda kerja khusus tu daripada awal sampai habis. Lepas tu baru boleh mula buat. Macam mana? Sekejap. Okay, tak apa, nanti cikgu tanya Ustazah Nani. Kalau tak dapat hari Sabtu Ahad ni, mungkin cikgu kalau boleh nak mula sebab dah start dah boleh mula start daripada hari ni. Tarikh mula tu start pada hari ni sampai bulan 10. Benda tu memang banyak lah nak kena buat banyak. Jadi kalau lambat nanti takut tak sempat siap. Dah lah kita buat kat rumah kan. Kalau kat sekolah tu tak ada masalah. Okay, tak apa, nanti cikgu tanya Zana ni nanti cikgu beritahu. Alright. Jadi kita sambung. Last week kita sampai mana? Sebab next week cuti pula tu kan. Last week kita sampai contoh ni kan. Okay, last week. Ada buat tak? Siapa ada cuba buat? Ada siapa-siapa cuba buat? Cikgu rasa kita stop sini last week. Okey. Tak apa, siapa yang dah buat tu boleh tengok je cara apa jawapan awak buat tu betul ke tidak. Okey, siapa yang belum buat tu jadi kita bincanglah begini Alright, jadi minggu lepas kita dah belajar cara nak merekod terbitan share ke dalam jurnal am dan ledger. Okey. Cuma yang tak sempat buat minggu lepas adalah isu yang berlaku semasa pembayaran ataupun semasa penerimaan wang daripada pemohon-pemohon daripada pemegang share atau pembeli-pembeli share. Iaitu isu dia sama ada syarikat mendapat atau mengalami lebihan penerimaan wang ataupun mengalami kurangan wang. Okey, dan cikgu dah explain kalau lebihan wang, cikgu explain saja, tak buat lagi Kalau lebihan wang apa perlu buat? Syarikat kena pulangkan semula. Kalau berlaku kurangan permohonan, maknanya share tak habis jual, maka penaja jamin yang akan tanggung, yang akan membeli share tersebut. Syarikat tetap dapat duit ataupun tetap dapat jumlah terbitan yang diterbitkan, jumlah share yang diterbitkan. Okey. Jadi kita daripada contoh yang kita tak buat ni yang ada itu jadi kita tengok apa jurnal am dan bagaimana kita nak buat jurnal am dan bagaimana kita nak buat ledger. Okey.
Okay. Habis ni nanti baru kita masuk part yang terakhir lah, iaitu dividen. Okay. Kita tengok Jenaam. Pada 31 Mei, syarikat Suci Murni telah memerlukan modal tambahan. Syarikat telah menerbitkan 300,000 unit 6% share keutamaan pada harga RM1 dan 1 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share kepada orang ramai. Tarikh tutup permohonan adalah 15 Jun. Jadi untuk merekod, sebelum rekod ke dalam jurnal, apa perlu kita buat? Kita kena kira apa dulu? Modal diterbitkan. Modal diterbitkan. So kena kira lah modal diterbitkan. Sebab kita nak rekod dalam RM, wang sebagai ukuran mesti RM. Jadi share keutamaan 300,000 darab RM1. Jadi kita dapat RM300,000. Share biasa 1 juta unit darab 50 sen. Share keutamaan 300,000 darab RM1. Jadi kita dapat RM300,000. Share biasa 1 juta unit darab 50 sen. Jadi kita dapat RM500,000. Jadi yang ni yang kita akan rekod. Alright. So kita rekod. Bila diterbitkan? Bila tarikh dia? Share diterbitkan. First kali mesti rekod terbitan share. Bila tarikh yang share diterbitkan? Mei 31. Debit apa? Kredit apa? Kalau diterbitkan, debit apa? Kredit apa? Debit account? Akaun permohonan share. Debit account permohonan. Permohonan kredit account modal. Itu je. Jadi kita buat satu persatu lah. Debit account permohonan 6% share keutamaan. Letakkan 300,000. Kredit account modal 6% share keutamaan. 300,000. Okey. Keterangan macam biasalah. Keterangan ikutlah sebelum ni cikgu tak buat keterangan, nanti all buatlah. Sebab setiap jenayah mesti ada keterangan. Menerbitkan, merekod terbitan 6% share keutamaan. Itulah dia. Nak buat pun boleh jugalah. Merekod terbitan 6% share keutamaan. Okey. Alright, itu share keutamaan. Kemudian share biasa. Sama juga debit account permohonan share biasa 1 juta pula. RM500,000. Debit account modal share biasa RM500,000. Okey. Merekod
terbitan share biasa. Okey, lepas dah rekod terbitan, nak rekod apa pula? Siapa ingat? Lepas rekod terbitan, nak rekod apa? Lepas kita dah jual, kita dapat apa? Penerimaan wang. Yes, kita rekod penerimaan wang. Lepas dah jual, kita dapat duit lah. So, kita dah dapat duit. So, debit apa, kredit apa? Debit bank, kredit, akaun permohonan. Okey, debit bank, kredit, permohonan. Bila tarikh kita dapat duit? Bila tarikh permohonan tu dibayar? Pada tarikh tutup permohonan 15 Jun 2021. Itu tarikh dia dapat duit. Jadi itu tarikh yang kita letak dalam journal bila permohonan tu ditutup. Okey, itu Jun 15 Okay, so kita akan rekod debit bank. Okay, debit account bank. Okay, credit account permohonan. Jadi account permohonan ada dua. Okay, buat dua-dua. Permohonan 6% share keutamaan. Kemudian akaun permohonan share biasa. Okey. Share keutamaan terima berapa? RM400,000. 400,000. Share biasa? 450. 450,000. Okey, tengok berapa yang diterima sebab sekarang dia dah bagi tahu nilai yang diterima tu berapa. And then total yang kita terima adalah 850,000. Okey. Merekod penerimaan wang. Merekod penerimaan wang daripada terbitan share. Alright. Okay, sekarang ni kita dah tahu, kita dah rekod permohonan, kita dah rekod penerimaan. Cuma nilai penerimaan kita berbeza dengan nilai share yang diterbitkan. Jadi kat sini kita boleh detect bahawa ada share yang mengalami lebihan, ada share yang mengalami kurangan. Okey, share yang mengalami lebihan kita kena pulangkan semula. Share yang mengalami kurangan, pihak penaja jamin akan tambah nilai yang kurang. Okey. Sekarang ni kita tengok share keutamaan kita terima 400,000, sepatutnya kita terima berapa ribu? Untuk share keutamaan. RM300,000. Yes, share keutamaan sepatut terima 300,000, tetapi sekarang share keutamaan kita terima 400,000. So untuk share keutamaan kita kena pulangkan 100,000. Jadi bila kita pulangkan tarikh yang sama Jun 15, bila kita pulangkan, kita kena pulangkan kepada akaun permohonan. Jadi kita kena debit akaun permohonan 6% share keutamaan 100,000 dan duit tu datang dari mana, diambil dari mana? Kita ambil daripada akaun bank. So kena kreditkan daripada akaun bank 100,000. Dan keterangan merekod pulangan
lebihan. Okay. Alright. Kemudian share biasa, apa berlaku pada share biasa pula? Okey, sepatutnya kita terima 500,000 tapi kita yang terima 450,000, jadi 50,000 lagi pihak penaja jamin akan tambah. Jadi maksudnya bila berlaku kurangan kita tetap dapat duit, syarikat tetap dapat duit. Jadi debit account bank, kredit account permohonan. Kredit account permohonan, share biasa. Alright. 50,000 and then 50,000. Merekod kita tulis ni, merekod tambahan wang. Kalau cek ikut letak atas tu apa yang dia punya keterangan dia. Lupa dah. Merekod penerimaan wang kurangan langganan. Tak kisahlah ayat tu, keterangan tu tak kisah nak buat ayat sebenarnya. Merekod penerimaan wang kurangan. Okey. So, jadi macam ni lah dia punya journal. Ini ya, jadi journal dia jadi banyak sikit lah. Journal dia akan jadi banyak sedikit lah. Cuma account dia masih lagi account yang sama. Alright. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi bila dah rekod journal, macam biasalah kita kena pindahkan ke ledger. Jadi untuk ledger, kita buka 5 account tu saja. Kita buka 5 account tu sahaja. Jadi yang pertama, account permohonan. Okey. 6% share keutamaan. Kemudian akaun permohonan share biasa. Okay. Terusnya akaun modal 6% share keutamaan. Dan akaun modal share biasa. Okay. Dan akhir sekali adalah akaun bank. Okay. Jadi siapa yang dah faham tu dah boleh buat dah. Buat je lah. Okay. Okay, yang pertama tadi debit permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan. Okay, jadi debit 300,000 sebab kita terbitkan 300,000 pada Mei 31. Debit permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan. Mei 31, 300,000. Okey, and then butir kalau kat sini modal 6% share keutamaan.
Okay, dekat modal permohonan. Permohonan 6% share keutamaan. Okay. Kemudian share biasa. Pun sama tarikh dia Mei 31, debit permohonan share biasa 500,000. Okay. Kredit modal share biasa. Okay. 500,000. Alright. So sini modal share biasa. Okay, dekat modal share biasa permohonan share biasa. Okey. Seterusnya kita rekod penerimaan wang. Kita rekod penerimaan wang. Jadi debit bank, kredit permohonan. Jadi yang permohonan ni semua kita letak di sebelah kredit lah. Iaitu tarikh dia Jun 15. Okey, rekod yang kita terima. Share keutamaan 400,000. Share biasa pun sama. 450,000. Butir bank. Ni kita terima. So dekat akaun bank mesti sebelah debit lah. Di Jun 15. Permohonan 6% share keutamaan 400,000. Dan permohonan share biasa 450,000. Okey. Kemudian lebihan So bila lebihan debit permohonan. Okay, sekarang share keutamaan yang mengalami lebihan, jadi kita kena debit dekat permohonan share keutamaan. Okey, tarikh dia Jun 15. 100,000. Butir bank. Jadi dekat akaun bank kita akan rekod di sebelah kredit lah. Jun 15. Permohonan 6% share keutamaan 100,000. Okey. Kemudian lebihan kurangan debit bank di tarikh yang sama 50,000. So kita tulis permohonan share biasa. Dekat permohonan share biasa kita akan rekod di sebelah kredit. Tarikh yang sama, butir bank 50,000. Okey, selesai. So dia akan jadi macam ni lah. Yang hijau tu itu adalah lebihan dan kurangan. Yang biru tu yang kita belajar sebelum ni. Alright. Ada soalan? Boleh?
Okay, kelas. Okey. Semua dah buat, dah siap dah? Siapa belum siap lagi? Sebab cikgu nak bagi biar semua nampak lah cara nak buat sebab nanti soalan dia ada kaitan soalan, dia bukan tanya sikit-sikit, dia bukan tanya satu-satu je tak. Biasa soalan syarikat berhad ni, bila soalan syarikat berhad ni keluar, daripada awal yang kita belajar hari tu dia boleh tanya sampai habis, sampai dividen. Itu soalan yang dia tanya. Dia tak akan tanya sebahagian tak. Dia akan tanya mula-mula nak kira modal, soalan lepas tu nak kira terbitan, rekod terbitan, lepas tu yang ketiga dividen. Dia mesti combine tiga-tiga soalan. Okey, tak ada soalan Okey. Kalau tak ada soalan, kita teruskan masuk bahagian yang terakhir iaitu dividen. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemegang-pemegang share, oleh pembeli share. Dividen. Okey, jadi dividen ni adalah pulangan yang diterima oleh pemegang share atau pembeli share. Tak kisahlah siapa yang membeli share, individu ke, syarikat ke. Jadi dividen ni adalah pulangan yang akan diterima. Jadi bila kita berniaga misal kata dan kita membuat pelaburan, jadi itu merupakan salah satu cara untuk kita tambahkan keuangan. Tak kisahlah keuangan individu ke, keuangan kita ke, ataupun keuangan syarikat. Anda kata korang berniaga besok, jadi salah satu cara untuk tambahkan keuangan dengan membuat pelaburan, dengan membeli share, membuat investment. Jadi kat situ nanti akan ada tambahan keuangan lah, di samping kita membuat simpanan, dividen, itu dividen. Dan dividen tu mana datangnya dividen tu? Dividen ni dibayar daripada keuntungan syarikat. Jadi syarikat dia akan kira untung bersih dulu. Jadi daripada untung bersih ni dapat dari mana? Pengiraan untung bersih ni dapat dari mana? Kita dapat dari akaun perdagangan untung rugi. Jadi untung bersih yang syarikat dapat, maka untung bersih ni akan diagihkan sebahagiannya kepada pemegang share sebagai dividen. Sebagai dividen. Dia tak bagi semua macam dia cakap, dia akan agihkan sebahagian lah. Contoh mungkin 60% daripada untung bersih diagihkan kepada pemegang share sebagai dividen. Mana lagi 40%? 40% ni syarikat pegang lah. Syarikat simpan untuk kita teruskan lagi bisnes kita. Janganlah bagi semua. Syarikat nak duit nak mana? Mana duit syarikat nak ada? Syarikat tak ada duit lah nanti. Okey. Jadi bila dividen tu diumumkan, and then ada cara pembahagian dividen kepada pemegang share ni pula ada dua. Sama ada syarikat nak bagi dalam bentuk tunai atau syarikat nak bagi dalam bentuk share. Sama ada syarikat nak bagi dalam bentuk duit ataupun syarikat umumkan, okey, pemegang share atau pemegang pelabur-pelabur semua akan mendapat dividen dalam bentuk tambahan share. Maksudnya pelaburan pemegang tu bertambah lah. Dia ada dua cara. Tak kisah boleh pilih mana-mana. Tapi untuk SPM ni, kita akan fokus kepada pemberian dividen secara tunai. Share ni nanti dekat U nanti korang belajar lah.
Cara pembayaran bentuk share ni dekat U nanti korang belajar. Tapi SPM ni kita hanya belajar fokus kepada pemberian dividen tunai. Okey, boleh faham Alright. Kalau rasa ada nak tanya, tanyalah. Okey, dividen tunai. Diagihkan. Cara kaedah pembayaran tu pula, dividen tunai ni ada dua. Satu, sama ada dia bagi dalam bentuk peratus pengiraan dia. Satu lagi dia dalam bentuk sen per share. Sama ada dia bagi dalam bentuk peratus ataupun sen per share. Inilah A ni. A ni dalam peratus nilai se-share ataupun sen se-share. Okey, kalau peratus, cara kalau misal kata syarikat umumkan dividen dalam bentuk peratus, jadi cara kita nak dapat nilai RM dividen tu adalah peratus dividen kita kena darabkan dengan modal diterbitkan. Modal diterbitkan. That's why modal diterbitkan kena kira dulu. Sebab bila kita nak rekod, cikgu cakap tadi, bila kita nak rekod semuanya mesti melalui RM. Maka dapatlah nilai dividen tu berapa. Okay. Alright. And then kalau dia bagi syarikat umumkan, dia bagi dalam bentuk sen per share. Maksudnya dia bagi sen dalam jumlah bilangan share. Jadi formula dia adalah nilai sen tersebut. Okay. Nilai sen per share kita darabkan dengan unit diterbitkan. Yang ni nak kena hati-hati ni. Okey, kita darabkan unit diterbitkan, maka kita akan dapat nilai dividen. Jadi ada dua lah. Satu, modal diterbitkan. Kalau peratus kena darab dengan modal diterbitkan. Kalau dia bagi nilai sen se-share, kita darab dengan unit diterbitkan. Contoh kalau kita nak kira modal diterbitkan. 400,000 unit. Darab RM 50 sen contoh dia. So kita dapat RM RM200,000. Modal diterbitkan yang mana? Yang mana satu modal diterbitkan? Ini pengiraan dia. Pengiraan modal diterbitkan. So modal diterbitkan yang mana? RM200,000. Okey, yang ni modal diterbitkan. So yang ni kena darabkan dengan peratus dividen. Kalau dividen tu dia beri dalam bentuk peratus. Okey, unit yang diterbitkan yang depan ni. Okey. Yang ni unit diterbitkan. Jadi bila unit diterbitkan kena darabkan dengan nilai sen per share. Ni yang cikgu ni masukkan dengan formula. Jadi kena tengok betul-betul bagaimana pengumuman dividen yang telah diumumkan oleh lembaga pengarah. Alright. Okey, boleh faham Okey, cikgu saja je nak tanya balik. Antara dua pemegang share, share keutamaan dengan share biasa, siapa yang confirm akan dapat dividen? Share keutamaan. Share keutamaan confirm dapat dividen. Tak ada ragu-ragu, tak ada keraguan. Tak ada kerisauan kat situ. Share keutamaan confirm dapat dividen. Share biasa dia depend kepada keuntungan syarikat. Bukan setakat depend kepada keuntungan, depend kepada baki untung yang tinggal selepas pembayaran dividen kepada share keutamaan. Lepas dia bayar dulu share dividen kepada share keutamaan,
seandainya untung bersih tu ada baki, baru diagihkan kepada pemegang share biasa. Jadi dekat sini, setiap tahun share keutamaan memang akan dapat dividen. Share biasa akan diumumkan. Jadi awak boleh agak kat situ, kebat yang mungkin boleh ditanya. Yang mungkin boleh tanya, kebat dia kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi tahu pun. Share keutamaan layak dapat dividen, dia tak cakap. Tapi dia hanya cakap share biasa saja. Contohnya lembaga pengarah mengumumkan dividen untuk share biasa. Macam tu je dia beritahu. Jadi jangan awak kira share biasa sahaja. Jangan kira share biasa sahaja. Kena kira juga share keutamaan. Sebab share keutamaan tu memang confirm dapat. Walaupun lembaga pengarah tak cakap. Walaupun tiada dimaklumkan dalam soalan. Itu nak kena hati-hati. Kadang student ni ialah dia dah apa sangat kan. Apa yang ada dalam soalan itu dia jawab. Padahal share keutamaan tu memang dapat dividen. Kini cikgu beritahu siap-siap ni. Kan kita tengok soalan kita akan jumpa. Okey. Alright, jadi kita dah faham bagaimana pengiraan dividen. Okey, seterusnya jenis dividen tunai. Okey, jenis dia ada dua pula. Ataupun tempoh bayaran dividen tu ada dua. Satu tu dividen dibayar dalam pertengahan tahun tempoh perakaunan yang dipanggil dividen interim. Satu lagi dividen yang dibayar dalam tempoh selepas tempoh akhir tempoh perakaunan, yang itu kita panggil dividen akhir. Kalau kita tengok maksud dia di sini, dividen interim ni dividen yang dibayar dalam tempoh perakaunan semasa. Jadi contoh tahun tu tak habis lagi. Tahun tu tak habis lagi, lembaga pengarah dah umumkan dividen. Dan pembayaran dividen dibuat sebelum, ini kata kunci dia, sebelum keuntungan sebenar diketahui. Sebab kita buat dalam tempoh perakaunan. Untung kita tahu selepas akhir tahun kan. Untung kita tahu pada akhir tahun. Itu dividen interim dia panggil. Contoh dia mungkin bulan 5 ke, bulan 6 ke. Kalau anda kata syarikat tu berakhir Disember kan. Mungkin dibagi bulan 6 atau bulan 7 atau bulan 8 atau bulan 3. Itu dipanggil dividen interim. Kenapa nak kena bagi dividen interim? Siapa boleh jawab? Siapa ada idea? Sedangkan syarikat tak tahu lagi untung bersih syarikat. Macam cikgu cakap tadi, dividen mesti bayar daripada untung bersih syarikat. Tapi sekarang syarikat tak tahu lagi untung dia. Dah mana-mandai bagi dividen pula sebelum dapat tahu untung. Kenapa? Ada sebab dia tu. Bukan saja-saja syarikat bagi dividen walaupun tak tahu untung lagi. Agak-agak apa? Ini tak adalah dalam soalan. Cuma kita nak kena tahulah. Cuma kita tahu tu lebih baik kan. Mungkin sebab syarikat tu dapat untung lebih, aku tak tahu. Okey, tu betul lah. Sebab biasa kita berniaga, kita tahulah kan. Kita berniaga, kita tahu. Sekarang ni dah bulan 5 tapi masa macam banyak lah untung, jualan kita terlalu besar ni. Mungkin boleh jadi tak ada masalah. Jadi bila macam tu, syarikat boleh umumkan dividen interim. Sebab lain juga mungkin syarikat nak jaga atau nak menghargai pelabur-pelabur yang telah melabur. Sebab mereka ni melabur, dia memberi modal kepada syarikat. Kalau dia orang tak melabur, syarikat tak ada modal untuk run business. Itulah antara reason dia kenapa dividen interim ni ada kalanya syarikat-syarikat umumkan dividen
interim. Itu je lah reason dia selalu. Jadi untunglah kalau kita melabur dekat syarikat yang ada mengumumkan dividen interim ni. Sekurang-kurangnya tengah tahun kita ada duit dah. Dah dapat dah pulangan kan. Itu dividen interim. Okey. Jadi segalanya terpulang kepada pengurusan syarikat. Benda tu tak wajib lah dividen interim ni. Ini depend pada syarikat. Yang pastinya dividen akhir. Apa-apa pun dividen akhir tetap akan dapat. Yang mana dividen akhir ni kita dapat tahu selepas syarikat tahu untung bersih. Selepas kita dah kira untung bersih, okay, maka lembaga pengarah akan umumkanlah berapa dividen kepada semua pemegang share selepas keuntungan syarikat diketahui dapat ni. Pembayaran dibuat selepas tempoh perakaunan semasa. Selepas tempoh perakaunan semasa. Jadi maksudnya lepas akhir tahun lah. Contoh kalau bulan Disember, dia akan umumkanlah mungkin bulan Januari, mungkin bulan Februari. Itu yang berlaku kalau awak ada duit dekat tabung haji misal kata. Sebab tabung haji tu walaupun kita menyimpan tapi sebenarnya kita buat pelaburan. Jadi lepas akhir tahun biasanya kita tunggulah berapa peratus dividen yang kita dapat. So biasanya tabung haji akan umumkanlah bulan 1 atau bulan 2. Tengoklah bila. KWSP pun sama. Bulan 1, bulan 2 dia akan umumkan berapa dividen kepada semua penyimpan-penyimpan tu. Sebab kita simpan sambil melabur sebenarnya. Dekat tabung haji tu ataupun dekat KWSP. Tabung haji dengan KWSP dia dilaburkan duit kita tu. Jadi dapat untung dia akan bagi. Okey. Kemudian kadar dividen share keutamaan adalah tetap. Manakala kadar dividen share biasa ditentukan oleh lembaga pengarah dengan persetujuan pemegang share semasa AGM. Jadi lembaga pengarah ni dia akan umumkan kadar dividen tu masa AGM dan semua pemegang share kena bersetuju dengan nilai dividen tersebut. Maka itulah dividen yang dia akan dapat untuk pemegang share biasa. Share keutamaan tetap share keutamaan tetap tak boleh ubah. Itu sebab nama dia ada peratus kat depan dia. 6% share keutamaan. So inilah dividen. Alright. Itu jenis dividen. Okay, jadi cikgu dah terangkan. Dividen, pemberian dividen ada 2 bentuk. Satu dalam bentuk tunai, satu dalam bentuk share. Jadi untuk SPM ni kita akan belajar pemberian dividen dalam bentuk tunai. Okey. Untuk kira dividen tunai ni ada 2 kaedah, sama ada peratus atau sen se-share. Dan jenis pembayaran dividen ni pula ada 2 waktu, iaitu kita panggil dividen interim ataupun dividen akhir. Itulah ada sedikit sebanyak berkenaan dividen. Setakat ni ada soalan? Sebelum kita tengok contoh. Ada siapa-siapa nak tanya lagi pasal dividen? Cikgu. Ya. Yang dividen interim tu, adakah untuk share keutamaan sahaja ataupun share biasa pun boleh dapat? Share biasa pun boleh dapat kalau dia bagi tahu. Share biasa pun dia akan dapat. Sama ada share keutamaan atau share biasa, depend. Dua-dua boleh dapat ataupun satu je ke. Tapi kalau bagi satu je kesianlah share biasa kan. Jadi biasa dia akan bagilah. Dia akan bagi dua-dua. Cuma nilai tu peratus disebabkan dia interim. Peratus syarikat kena tentukan berapa peratus untuk share keutamaan ataupun untuk share biasa. Sebab dia bukan dividen akhir. Dividen interim dia kena tentukan berapa peratus. Contoh kalau share keutamaan, share biasa memang kena tentukan berapa peratus share keutamaan contoh dia.
dia kena umumkan. Okey, berapa peratus untuk dividen interim. Contoh macam cikgu bagi tahu ni. Kalau kita ambil contoh 6% share keutamaan ni lah. Okay, kita ambil 6% share keutamaan ni. Jadi anda kata share keutamaan tu dia bagi tahu interim sebanyak 2%. Untuk share keutamaan. Jadi berapa dividen akhir untuk share keutamaan? Kalau interim untuk share keutamaan dibagi dalam 2%. Jadi untuk share keutamaan tinggal berapa peratus? 4%. Sebab dia confirm dalam tahun tu tetap dapat 6%. Cuma tak tahu kalau dia dah bagi interim berapa, jadi akhir tinggal berapa, itu depend pada syarikat lah. Tengok pada interim lah dia bagi berapa. Dia tetap dapat 6%. Sebab kita memang dah tahu dah. Share biasa je yang dia akan bagi tahu. Untuk interim berapa peratus, untuk akhir berapa peratus, share biasa dia akan lembaga pengarah atau syarikat akan bagi tahulah. Okey, ada soalan lain? Maksudnya pemegang-pemegang share ni diorang boleh terima dividen 2 kali lah dalam setahun tu. Yes. Dia boleh terima 2 kali. Ya, betul. Cuma macam cikgu cakap tadi, interim ni depend pada syarikat. Janganlah korang paksa pula. Mentang-mentang kita melabur kat syarikat tu, paksa pula lembaga pengarah tu sebagai interim kan. Yang pasti cikgu cakap tadi, akhir memang confirm dapat. Interim tu depend. Kalau ada rezeki kita lah tu je. Lagi ada siapa nak tanya? Tak ada Alright. Kalau tak ada, kita tengok pada contoh soalan. Ini formula lah. Tadi cikgu dah bagi tahu. Cuma formula untuk share keutamaan, kita akan bermain dengan tempoh. Untuk share keutamaan, kita akan bermain dengan tempoh. Sebab apa? Sebab peratus dividen dia adalah tetap. Jadi kalau tak cukup setahun, kita akan bermain dengan tempoh lah. So nanti kita akan tengok bagaimana pengiraan dia. Tapi share biasa tak bermain dengan tempoh sebab dia tak tetap. Okey, itu saja. Alright, kita tengok contoh. Soalan sebelah ni. Okey. Masih lagi syarikat yang sama, Suci Murni Berhad. Sebuah syarikat percetakan yang telah didaftarkan pada 1 Januari. Pada 22 Januari, syarikat menerbitkan 100,000 unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 2 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share. Pada 4 Februari, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Okey. Anda dikehendaki menghitung dividen bagi share keutamaan. Okey, sekarang kita nak kira share keutamaan dulu. Jadi kat sini cikgu ada bagi 4 situasi. Okey, situasi yang pertama yang kat atas ni, 2 kotak yang kat atas ni. Nombor 1 ni, ini situasi yang pertama. Kat sini dia tak bagi peratus. Situasi yang kedua ni, dia bagi peratus. Okey. Dua situasi ni lah. Okay, jadi kita tengok dulu situasi yang pertama. Bagaimana cara pengiraan dividen bagi situasi yang pertama ni. Okey. Yang pertama dia cakap dividen interim. Okey, share keutamaan dapat dividen interim yang dibayar pada 30 Jun. Tarikh
Jadi dividen interim dibayar pada 30 Jun. Okey. Jadi kita nak kira share keutamaan, kita nak kira daripada modal diterbitkan ke unit diterbitkan. Share keutamaan, kita nak kira dividen, nak kena darab dengan modal diterbitkan ke atau unit diterbitkan? Modal. Modal diterbitkan. Kenapa Madia? Sebab formula dia kan. Sebab formula dia. Okey. Tengok formula Tapi dah. Jawapan yang tepat lah tu. Sebab kan peratus, share keutamaan kan dia dah bagi peratus ni. Kan cikgu cakap peratus ni adalah dividen dia. Jadi share keutamaan, dividen dia memang beri dalam bentuk peratus. Tu sebab kena darab dengan modal diterbitkan. Okey, faham dah kenapa darab modal diterbitkan? Dah. Share keutamaan dia takkan darab dengan unit ni. Sebab share keutamaan dividen dia takkan bagi dalam bentuk nilai sen per share, takkan. Sebab kita dah ada peratus. Jadi kita akan ambil 6%. Okey, darab modal diterbitkan RM100,000 kan? Okey, RM100,000. Okey. Yang ni yang nak kena hati-hati ni sebab dia bayar pada 30 Jun. Kita kena ikut tempoh, kena darab tempoh. Maksudnya sekarang ni bila diterbitkan? Share keutamaan kita terbitkan pada 22 Januari. Ingat dalam kalender, dalam financial year, tempoh kewangan, sekiranya dah melebihi 15 hari bulan, kita akan kira bulan berikutnya, iaitu bulan Februari. Contoh 16 Januari, 17 Januari. Jadi pengiraan dia akan diambil kira pada tempoh Februari. Alright. Jadi kita akan mula kira daripada Februari. Jadi Februari sampai Jun, berapa bulan? Lima bulan. 5 bulan. Jadi kena darabkan dengan 5/12. Saya dapat berapa tu? Kita dapat 2,500. 2,500. 2,500. Inilah dividen interim yang share keutamaan dapat pada 30 Jun. Okey. Alright, sekarang ni kita tengok pula dividen akhir. Dividen akhir ni dibayar pada 31 Disember 2021. Okey, dia tak bagi tahu peratus berapa, kita masih lagi ambil 6%. Darab dengan RM modal diterbitkan 100,000. Dan darab tempoh, masih lagi darab tempoh. Sebab apa? Sebab 5 bulan pertama kita dah beri dividen. Sekarang ni yang tinggal berapa bulan? Julai sehingga Disember. 6. 6 bulan. Jadi 6/12. So kita akan dapat RM 3,000. Okey. Total dia masih lagi dapat 5,500. Total dia kita akan dapat 5,500. Kalau tak percaya kalau tak percaya, cuba kita kira sekali je. Kita kira dividen akhir sahaja.
Kita kira dividen akhir saja. Kalau tak ada dividen interim. So dividen akhir dia akan dapat 6%. Jadi 6%. Okey, darab RM RM100,000. Okey, darab tempoh berapa bulan? Kalau dividen akhir sahaja, interim tak ada. Kita akan mula kira Februari sehingga Disember lah. Sebab dia bagi dividen akhir sahaja. Jadi darab 11 per 11 per darab 12. 11 per 12. So dapat berapa? 5,500. Okey. Jadi akhir tahun dia akan dapat 5,500. Sama tak kalau dia bagi interim? Sama. Jadi itu sebab dia cakap dividen share keutamaan, dividen dia fix. Walaupun dia bagi interim, tetap dapat nilai yang sama. Okey, faham tak? Faham. Faham. Alright. So, nak kena hati-hati nanti. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni dia bagi peratus. Dividen interim dibayar sebanyak 4% pada 30 Jun. 4% darab dengan RM100,000. Okey, kena darab tempoh juga sebab sekarang dia bagi interim. Okay. Cuma yang interim sekarang ni bukan dia punya apa orang cakap tempoh dia. Interim dia sekarang ni adalah interim dia peratus ni. Interim ni yang dibagikan peratus. That's why kita ambil 4% je, bukan 6%. Kalau yang nombor 1 tadi, interim tu adalah tempoh masa dia. That's why kita ambil 6% total. Cuma masa dia 5/12 lah. Ini interim dia. Okay, cuma sekarang ni yang situasi kedua ni, dia bagi peratus. Jadi peratus yang interim dia. Tempoh tetap kena kira untuk setahun. Tempoh tetap kena kira untuk setahun. Tapi disebabkan tak cukup setahun kan. So kena darab 11/12 lah. Faham tak? Kalau dia bagi peratus, sepatutnya tak payah darab tempoh interim. Tapi disebabkan dia tak cukup setahun, kena darab jugalah 11/12. Cuma interim dia dari segi nilai peratus. Okey, boleh? Cikgu, Ya. nilai peratus tu dia memang bagi kan? Kalau macam ni nilai peratus, kalau macam ni nilai peratus ni diberi jadi kita fahamlah kalau interim tu nilai peratus tu diberi, jadi yang interim tu adalah peratus. Tempoh tetap setahun. Tempoh tetap untuk setahun sebab share keutamaan kan dia fix tetap. Yang nombor 1 ni tadi dia bagi interim tapi dia tak bagi peratus. So kena ambil yang 6% ni. Total dia. Cuma tempoh masa ni yang interim dia. Cuba kita darabkan dah berapa ni? Kita akan dapat poin-poin 3666. Okey.
Alright, seterusnya tengok ni. Dividen akhir yang kedua pula. Dividen akhir dibayar pada 31 Disember. Okey, dividen akhir berapa peratus dia? 2%. 2%. Sebab 4% dah bagi masa interim. Okey, 2% kita akan bagi pada akhir. Okey. Darab 1,000 dan masih lagi darab tempoh 11/12. Jadi kita dapat 1833. Cuba tambahkan. Dapat tak 5,500? Cuba tambahkan interim dengan akhir. Dapat tak 5,500? Dapat. Dapat kan? Jadi apa-apa keadaan pemberian dividen, pembayaran dividen tu tetap nilai tu sama. Total dia tetap sama at the end. Pada akhir tahun tetap sama. Cuma bentuk soalan tu je yang berbeza. Ini yang nak kena hati-hati. Okey, dapat beza boleh Sebab share keutamaan ni dia memang kebat sikit lah. Siapa nak tanya untuk share keutamaan ni? Nak tak clear ke apa ke? Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Alright. Selesai share keutamaan. Okay, sekarang kita tengok pula share biasa. Bagaimana pula kita nak kira share biasa. Okey, jadi untuk share biasa ni cikgu bagi dua contoh juga, dua situasi juga. Iaitu situasi yang pertama dia bagi dalam peratus. Situasi yang kedua dia bagi dalam nilai sen per share. Macam mana pengiraan dia. Okey, kita tengok yang pertama, dividen interim diumumkan sebanyak 6% pada 30 Jun 2021. Okey, jadi interim 6%. Okey, kena darabkan dengan, kalau peratus kena darab dengan modal diterbitkan untuk share biasa. Berapa modal diterbitkan untuk share biasa? RM1 juta kan? Jadi kita akan dapat RM60,000. Okey. Share biasa tak ada tempoh Kemudian dividen akhir dia beritahu 4% pula pada 31 Disember. Jadi 4%. Okey, darab dengan RM 1 juta. Okey, jadi sama dengan RM 40,000. Okey. Alright. Contoh yang pertama. Okay, yang kedua, dia bagi dalam nilai sen per share. Kalau tengok sini, dividen interim diumumkan sebanyak 3 sen per share. Dia bagi dalam nilai sen per share. Jadi, nilai sen per share tu RM 0.03 lah. Sebab ni 3 sen kan. Darab dengan unit yang diterbitkan, iaitu 2 juta unit. Jadi kita akan dapat 60,000. Sebenarnya tak sama tapi kebetulan pula dividen
yang kalau peratus dengan share ni sama kebetulan dia tak kisah, tak sama pun tak apa. Sebab share biasa macam cikgu cakap, share biasa ni depend. Dia depend pada lembaga pengarah atau depend kepada syarikat. Okay, and then dividen akhir diumumkan sebanyak 6 sen se-share. Jadi bila 6 sen se-share, so 0.06 darab dengan 2 juta unit. Jadi kita akan dapat RM 120. Okay. Inilah dia share biasa dia. Alright. Okay, boleh? Boleh cikgu. Senang kan? Share biasa senang, tak ada masalah. Cuma kena tengoklah dia bagi dalam peratus atau sen per share atau sen se-share. Jadi kita boleh tahulah kalau peratus nak darab dengan mana, kalau sen se-share nak darab dengan mana. Share keutamaan tu nak kena hati-hati. Right? Okay. So ada soalan untuk ini? Untuk contoh ni ada soalan? Jadi jadikan panduan lah kalau kita buat latihan apa-apa nanti awak rujuk je macam mana kita nak kira dividen. Okey. Dan contoh yang kedua. Ini bentuk soalan yang kedua yang mungkin boleh ditanya. Okey. Syarikat usaha sama berhad. Okey, kita tengok contoh yang kedua ni. Bagi tempoh 5 tahun bermula 2017 adalah seperti berikut. Okey, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, dia dah bagi dah. 2 juta unit. 10% share keutamaan 2 juta ringgit. 3 juta unit share biasa. RM 3 juta ringgit. Okey, cikgu nak tanya berapa harga seunit share? Untuk dua-dua jenis share ni? Saja nak tanya. RM1. Dua-dua ni harga seunit share dia adalah RM1. Sebab ada juga soalan macam ni. Dia dah bagi unit, dia dah bagi jumlah modal diterbitkan. Objektif lah selalunya. Soalan dia, okay, kira harga seunit share dia soalan dia. Itu bahagiannya lah. Okey. Keuntungan syarikat bagi 5 tahun. Ini tahun 2017. Ini bagi tahun 2017. Okay, jadi dia andaikan, dia bagi tahu sini keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. 2017, 18, 19, 20, 2021. Dia minta kita kira dividen bagi share keutamaan dan share biasa. Dengan membuat anggapan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaan. Maksudnya ni untung bersih yang syarikat dapat dan semua ni dibagikan kepada pemegang share. Jadi sekarang ni kita nak kena kira berapa share keutamaan dapat, berapa share biasa dapat. Ni pernah keluar SPM soalan macam ni. Okey. Alright. Pernah dapat pernah keluar soalan macam ni Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okey. Andai kata dia bagi macam ni, pertama sekali kita kena buat jadual untuk mudahkan kita jawab. Buat jadual. Okey. Jadi
Yang pertama ada tahun. Yang kedua ada keuntungan. Kotak yang kedua. Kotak yang ketiga, share biasa. Share keutamaan, sorry. 10% share keutamaan. Okay. Dan kotak yang keempat, share biasa. Kenapa nak buat kotak ni? Supaya kita lagi jelas. Lagi mudah untuk kita kira berapa dividen yang share biasa dapat. Berapa dividen yang share keutamaan dapat. Okay. Okay. Jadi, mula-mula sekali kita nak buat apa? Kita kira berapa share dividen untuk share keutamaan. Sebab itu yang boleh kita dapat sekarang ni. Sebab kita dah tahu share keutamaan dividen dia adalah 10%. Jadi kita boleh darabkan dengan modal diterbitkan untuk tahu berapa dividen yang share keutamaan dapat. Jadi bila kita darabkan dengan share dengan modal diterbitkan, so dapat berapa? Kita dapat 200,000. Jadi ini dividen yang share keutamaan dapat. Setiap tahun. Okey, faham tak? Okey tak? Okey. Jadi kita dapatkan dulu berapa dividen untuk share keutamaan. Sebab itulah yang boleh kita cari. Itulah kata kunci dia sekarang ni. Okey. Jadi bila dah dapat dividen share keutamaan, okay, barulah kita boleh tahu berapa dividen untuk share biasa dapat berdasarkan keuntungan. Okay, yang ni awak kena ingat semula perbezaan share keutamaan dengan share biasa. Okay, kalau pembayaran dividen, siapa yang dapat dulu? Share keutamaan. Yes, share keutamaan dapat dulu. Okay, kita tengok 2017. Share keutamaan akan dapat RM200,000. Untung 2017 RM260,000. Jadi 200 untuk share keutamaan. Jadi berapa tinggal untuk share biasa? RM60,000. Yes, RM60,000. Sebab ingat pembayaran dividen berdasarkan keuntungan. Jadi bila kita nak tahu berapa jumlah share keutamaan share biasa, kita boleh tahu share keutamaan dengan darabkan dengan peratus. Sebab peratus ni adalah kadar dividen untuk share keutamaan. Jadi baki dia barulah RM60,000. Masa ni share biasa menangis tak berlagu. Sebab share keutamaan dapat lebih banyak. Okey. Kita masuk tahun 2018. Keuntungan RM800,000. Naik. Jadi share keutamaan dapat berapa? RM200,000. Tetap RM200,000. Jadi share biasa dapat berapa pula? Share biasa akan dapat RM600,000. RM600,000. Okey. So sekarang ni senyum sampai ke telinga pemegang share biasa. Sebab dia lagi tinggi. Dapat dividen yang tinggi tahun 2018. Tengok share biasa punya keadaan dividen. Sebab dia depend. Share keutamaan dia tetap. Okey. 2019.
Tengok, keuntungan 200,000 je. Jadi share keutamaan dapat berapa? 200,000. Tetap dapat 200,000. Share biasa? Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Jadi meraung, bukan menangis tak berlagu dah. Dah meraung terus. Tak dapat dividen. Rugi share biasa waktu ni. 2019. Sebab semua untung adalah untuk share keutamaan. Okey. Kita masuk tahun 2020 pula. Okey, bila COVID melanda, tengok syarikat dapat rugi. Asyik tutup je lockdown je kan 2020. Okey, dapat rugi 160,000. Share keutamaan dapat tak? Dapat tapi ditangguhkan. Okey. Dia akan dapat, cuma dia akan tangguhkan sebab dalam salah satu ciri share keutamaan, dividen share keutamaan boleh tertunggak. Cuma untuk 2020 ni tak dapat lah sebab syarikat dapat rugi. 2020 syarikat dapat rugi, share keutamaan tak dapat, apatah lagi share biasa. Share biasa pun tak dapat. Okey, kita tengok 2021 walaupun lockdown tapi kilang masih buka kan. So dapatlah untung. Okey. Okey, dapatlah untung 430,000. Okey, jadi berapa peratus share keutamaan dapat? Berapa dividen share keutamaan dapat? 400,000 Yes. Share keutamaan akan dapat 400,000. Macam mana boleh dapat 400,000? Okey, 200,000 untuk tahun 2021. Tambah yang tertunggak tahun 2020, 200,000. Dapatlah 400,000. Okey, and then share biasa, dapatlah sikit, iaitu sebanyak 30,000. Inilah jawapan dia. Kalau dia tak kira dividen dan dia dah bagi tahun keuntungan. Ini SPM tahun bila keluar soalan macam ni? Ada, memang pernah keluar. Okey, boleh? Boleh. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu dah explain 2 contoh. Bagaimana nak kira dividen. Mujur soalan tak minta rekod journal dengan ledger kan. Kira je. Dia minta kira je. Kalau dia minta journal dengan ledger, apalah. Itu semua dekat U nanti korang belajar. Journal untuk dividen dengan ledger untuk kira dividen. Itu semua dekat universiti. Jadi untuk SPM ni setakat pengiraan dividen sahaja. Pengiraan tu tetap sama. Awak masuk U pun sama juga. Tak ada berubah. Benda yang belajar tu tetap sama. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Jadi dah clear untuk kira dividen sebab dividen ni part yang terakhir lah bahagian yang terakhir dalam tajuk syarikat berhad ni. Jadi sebenarnya kita dah habis dah syarikat berhad. Satu tajuk yang mudah, yang pendek. Okey. Alright, jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan untuk syarikat berhad, apa benda yang kita perlu tahu. Yang pertama ni dari segi pengiraan. Dari segi pengiraan, yang pertama kita kena tahu bagaimana nak kira modal diterbitkan. Okey. Kemudian yang kedua, kita kena tahu bagaimana nak rekod terbitan. Okey, rekod terbitan share. Sama ada dalam journal ataupun ledger. Termasuk isu lebihan atau kurangan. Okey. Isu lebihan penerimaan atau kurangan penerimaan langganan. Yang ketiga, dividen, pengiraan dividen. Tiga ni untuk pengiraan lah.
Tiga ni untuk pengiraan lah yang mungkin dia akan combine lah tiga soalan ni. Dia akan combinekan dalam satu soalan syarikat berhad tu tiga bentuk soalan ni. Dan di samping fakta-fakta yang kita kena tahu antaranya ialah perbezaan antara syarikat berhad dengan syarikat sendirian berhad. Kemudian share keutamaan, share biasa. And then dividen interim. Ini pun kadang ditanya apa beza dividen interim dengan dividen akhir. Jadi kalau awak dah mahir semua ni, insya-Allah boleh jawab untuk kertas 2. Kertas 1 pun apatah lagi kertas 1 memang boleh jawab. Cuma nak kena alert dengan tarikh-tarikh semua tu tarikh, lepas tu dividen interim dengan dividen akhir tu peratus ke ataupun nilai sen share. Alright. Jadi ini saja yang awak kena cover lah untuk syarikat berhad. Okey, ada soalan yang sebelum kita tamat kelas? InsyaAllah tak ada. Tak ada Okey, jadi kalau tak ada next class, cikgu ingat walaupun minggu depan cuti, cikgu nak buat juga kelas. Cikgu malas nak tangguh-tangguh dah. Setuju tak? Ke kau nak beraya? Boleh. Ke nak rehat? Boleh, cikgu. Cikgu. Boleh sebab cikgu nak buat minggu depan, cikgu nak buat latihan untuk syarikat berhad ni. Sebab kita ada latihan yang kita tak buat lagi ni. Jadi kita akan buat latihan Kita akan buat satu persatu lah. Tengok mana tak lama pun Satu kelas pun cukup dah Satu kelas cukup. Satu kelas untuk cikgu buat latihan ni. Satu kelas lagi untuk kerja khusus. Kerja khusus dah start dah mula. Jadi taklimat, insyaAllah cikgu cuba cari masa hari Sabtu ni, Sabtu malam atau Ahad malam ke. Nanti cikgu tanya Suzana ni bila ada masa free, cikgu akan bagi tahu korang. Jadi tolong, yang post dah dapat belum kerja khusus? Dah. Dah dapat Okey, tak apa, kita guna je yang soalan tu. Nanti apa yang berubah nanti cikgu akan bagi tahu. Korang kena delete dah, buang lah itu je. Syazana ni dah dapat dah soalan? Dah dapat cikgu. Dah. Satu soalan lagi siapa? Faliana dapat dah? Dah cikgu. Dah Okey, yang lain dah auto state ke? Ke nak tunggu soalan cikgu bagi? Okey, kalau nak tunggu soalan yang baru ni, cikgu akan bagi kejap lagi. So nanti korang ready lah. Print out Okey, jadi apa-apa nanti cikgu akan bagi tahu dalam grup bila taklimat untuk kerja khusus cikgu nak bagi tahu. Alright, jadi itu saja untuk hari ini. And then jangan lupa malam ni kelas tambahan kita. Kita nak bincang soalan ujian hari tu, tak habis lagi. Kalau ada apa-apa bagi tahu stres ke, tension ke, bagilah tahu. Cikgu tak paksa kelas tambahan tu kalau rasa penat ke. Okay. Cikgu faham situasi sekarang ni macam ni kan. Alright, jadi itu saja. Kita jumpa malam ni. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.